Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saya muliakan tuan pengerusi, para imam, para pegawai masjid, ahli jawatankuasa Masjid Tunku Jaafar, seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Alhamdulillah, yang pertama-tama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya hari ini, dan juga rezeki yang dikurniakan kepada kita, kesihatan untuk hadir ke masjid pada hari ini. Saya rasa mujahadah orang Taman Tunku Jaafar ni nak datang masjid kan, dia nak keluar tu, nak sampai ke masjid tu, dia punya jam kat situ, ya Allah. Kan 3 kali hijau pun tak lebih lagi kan. Itu kalau tambah-tambah pasal 1 pasal 2 lah kan, pasal 3 dia senang sikit, dia susu je. Baik, syukur Allah Subhanahu taala kurniakan kita di atas petunjuknya kita berada di masjid ni. Itu yang pertama. Yang keduanya, alhamdulillah, kini kita berada pada bulan ketiga dalam bulan Islam. Bulan apa tuan-tuan? Bulan apa bulan ketiga dalam bulan Islam? Rabiul Awal tuan-tuan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi yang pertama sekali, Rabiul Awal tu maksud dia apa? Awal tahulah kan, Rabi' tu apa kan? Rabi' tu maksud dia spring. Musim bunga, spring musim bunga. Jadi itu ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bukanlah maksud musim bunga tu 2 kali, tak. Sepanjang 2 bulan tu musim bunga. Musim bunga pertama, musim bunga bulan yang pertama untuk musim bunga, dan bulan yang kedua untuk musim bunga. Itu maksud Rabi', tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah dengar dulu apa? Arab Spring. Arab Spring. Ingat pasal tak? 2011. 2011 waktu tu mula daripada Tunisia bangkit lawan kerajaan. Kerajaan yang zalim lah di sana ni kan. Saya di Mesir masa tu. Waktu 2010 hujung tu saya berada di Mesir, dan kerajaan Malaysia ambil budak-budak kita bawa balik. Saya lah salah seorang. Masa tu dipanggil juga nama dia Arab Spring. Arab Spring, Ar-Rabi' Al-Arabi. Arab, kebangkitan waktu orang Arab. Okey, itu kita punya bulan sekarang ni. So bulan ni biasa apa yang kita sambut bulan ni? Maulud. Okey. Maulid tuan-tuan. Maulud yang dilahirkan kan, Maulid, hari lahir ataupun waktu lahir, Maulid. Maulid. Okey, itu nama dia. Isim zaman, Maulid. Ismu zaman dalam bahasa Arab Maulid. Baik. Cumanya, adakah Nabi memang sure lahir bulan Rabiul Awal? Tak sure tuan-tuan. Benda ni bukan saya dah beritahu dah 2-3 kali. Adakah pasti Nabi lahir? Tak. Ulama berselisih. Di kalangan mereka selisih dalam 4 bulan ni, bila Nabi lahir. Yang pertama, ada yang mengatakan pada bulan Safar. Lepas tu ada yang kata bulan Rabiul Awal, dan ada kata bulan Rajab, dan ada kata bulan Ramadan. Ada 4 ni lah antara yang popular. Ada lagi, tapi 4 ni lah yang paling popular. Okey, kalau kita ambil, kita pilih pendapat Rabiul Awal. Rabiul Awal tu sendiri pun yang sure hari Isnin. Sure hari Isnin. Berapa hari bulan? Khilaf lagi, berselisih lagi. Ada 5 lebih kurang 5 pendapat yang masyhur. Ada yang kata lahir 2 Rabiul Awal, ada yang kata 8 Rabiul Awal, ada yang kata 9, ada kata 10, ada kata 2 boleh. 2, 8, 9, 10 boleh, dan ada tak silap satu lagi, ada yang kata 22 Rabiul Awal. So ada lebih kurang 5-6 pendapat bila Nabi SAW lahir. Tapi kita pilih 12. Jadi
selisih lah, tak sure okey, itulah nak bagi tahu. Jadi kalau kita nak buat nak buat majlis Rabiul Awwal tu bila-bila lah boleh kan, nak buat kan, tak mesti boleh kan. Okey, baik, itu berkenaan dengan bulan Rabiul Awwal. Jadi hari ni kita nak teruslah sambung kita punya kitab Hisnul Muslim tuan-tuan. Jadi kita masih lagi di dalam bab zikir dan doa-doa pada waktu pagi dan petang tuan-tuan. Mana pula doa ni? Okey, kita kini berada pada doa yang ke-14 daripada 24 doa ataupun zikir pagi dan petang yang Nabi SAW baca. Ada lebih kurang 24 doa. Jadi kita dah masuk pada doa yang ke-14. Minggu lepas, 2 minggu lepas saya ada baca sikit tapi tak habis. Dia dah tit jadi kita berhenti kan. Jadi kita ulang balik sikit doa yang ke-14 ni ataupun zikir ataupun doa yang ke-14. Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Fatimah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Apa yang menghalang engkau untuk mendengar apa yang hendak aku wasiatkan dengan apa yang hendak aku wasiatkan kepada engkau dengannya. Nabi cakap kepada Fatimah, apa yang menghalang kau untuk engkau dengar apa yang aku nak bagi wasiat ni. Lalu Nabi sambung sahaja dan Fatimah tak jawab apa-apa lagi. Nabi terus sambung, anta quli, supaya engkau membaca idza asbahti wa idza amsaiti. Apabila engkau berpagi dan apabila engkau berpetang, bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Okey, jadi kita nak tengok maksud bagi doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Fatimah ini. Jadi kita dah sebut juga jadi Nabi SAW dia ajar Fatimah dan Fatimah adalah anak Nabi SAW. Dan apabila seorang bapa menasihatkan anaknya, maknanya benda itu mestilah benda yang penting dan benda yang terbaik. Jadi Anas riwayatkan Nabi suruh Fatimah baca apabila dia pagi dan apabila petang. Pagi daripada subuh sampai zuhur, petang zuhur sampai sebelum maghrib. Okey. Pagi baca sekali, petang baca sekali. Baca apa? Ya hayyu ya qayyum. Jadi ya hayyu ya qayyum. Ya wahai hayyu. Ya hayyu. Hayyu maksud dia wahai yang hidup, yang hidup. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala hidupnya adalah kehidupan yang mutlak. Dia bukan hidup macam kita. Kita tak mutlak. Kejap lagi pukul 11 dah mengantuk. Jadi kejap lagi kita tidur. Kita tak mutlak hidup kita. Kita tidur. Lepas tu kadang kita sakit, kadang ada orang koma kan. Jadi hidupnya tidak mutlak. Allah SWT tidak langsung melalui benda-benda ini Dan benda ni kita tahu daripada surah ataupun ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Mengantuk itu tidak boleh tidak menyebabkan mengantuk. Mengantuk tidak boleh tak boleh ambil alih Allah Taala ni. Mengantuk tak boleh menguasai Allah Taala ni. Wala naum, dan juga dia juga tidak tidur. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Jadi Allah Taala adalah kehidupan yang mutlak. Jadi kehidupan kita pula ada permulaan, ada pengakhiran. Lahir sampailah temui ajal. Itulah kehidupan kita. Lepas itu kita mati. Lepas tu kita dihidupkan balik. Lepas daripada hidup tu barulah kita hidup kekal. Jadi tak mutlak. Allah Subhanahu wa taala hidup daripada awal. Huwal awwalu
wal akhir. Dialah yang mula-mula, awal. Tadi tak ada permulaan sebelum daripada dialah yang awal, ataupun istilah falsafahnya azali. Tuhan itu wujud sejak azali. Azali itu maksudnya tak ada permulaan. Dialah azali dan dialah tidak akan kita panggil dia ya hayyu, yang hidup. Ya qayyum. Qayyum ni apa pula? Qayyum ini dia berdiri dengan sendirinya. Qayyum ni sebenarnya dalam bahasa Arab maksud dia sangat-sangat berdiri, itu maksud dia. Qayyum. Tapi maksud mendalam dia adalah Tuhan itu dia buat sendiri, ataupun dia berdirinya dengan sendiri, dan dia mendirikan orang lain. Itu maksud qayyum. Kita ni, kita boleh buat sendiri, tapi kita takkan boleh buat tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Sebab tanpa dia kita tidak mampu buat apa-apa. Kalau dia tak bagi kita, nescaya kita tak boleh buat apa-apa. Jadi kita ni boleh kita panggil diri kita ana qaim, saya orang yang boleh mendirikan sesuatu. Tetapi kita tak boleh panggil diri kita qayyum, yang sangat mendirikan, tak boleh. Sebab yang mendirikan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu maksud ya hayyu ya qayyum. Okey. Jadi sebelum daripada kita sambung tu, hayyu ya qayyum ni tuan-tuan, kalau ingat dulu saya pernah sebut pasal Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung ni Nabi ada sebut dalam hadis, tapi Nabi tak beritahu yang mana satu. Nama Allah ni banyak tak? Banyak, kan? Ada lebih kurang yang kita tahu 99. Yang kita tahu tuan-tuan, bukan hanya 99 nama Allah, yang kita tahu 99. Dan di sisi Allah Ta'ala ni banyak yang kita tahu lebih kurang 99. Di kalangan nama-nama tu ada nama Allah yang paling agung. Nabi beritahu, Nabi pernah sebut Ismullahil Azam. Orang ni berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Kalau dia minta, nescaya, kalau dia panggil, nescaya Allah jawab. Kalau dia minta, nescaya Allah bagi. Tapi Nabi tak beritahu yang mana satu. Lalu ulama mencari, di kalangan ulama mencari mana nama Allah yang paling agung. Cari clue-clue hadis yang Nabi sebut tu, yang mana satu. Okey, majority sepakat. Hampir ramailah sepakat. Maksudnya nama Allah yang paling agung adalah nama Allah itu sendiri, nombor satu. Itu hampir semua clue tu ada pada perkataan Allah. Jadi Allah nombor satu. Tapi bukan itu sahaja. Pada tangga yang kedua dan ketiga, atau dua atau ketiga ni, yang ni ya hayyu ya qayyum, ini salah satu nama Allah yang paling agung. Kalau kita panggil dengannya, Allah akan jawab. Ya hayyu ya qayyum. Okey. Nabi sebut antara clue dia, Nabi sebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, fil Qur'ani, dalam Al-Quran, fi thalathi suwarin, ada pada 3 surah. Fil Baqarah, dalam suratul Baqarah, wa Ali Imran, wa Taha. Ada pada surah Baqarah, ada Ali Imran dan surah Taha. Okey. Surah Baqarah padanya ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okay. Dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surah Ali Imran. Dan pada surah Taha kita akan jumpa ayat wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Jadi 3 ni nampaknya Al Hayyul Qayyum termasuk di dalam list nama Allah yang paling agung. Jadi kita boleh guna nama ni bila kita nak minta sesuatu daripada Allah. Okey. Itu maksud ataupun itu antara kelebihan nama Ya Hayyu Ya Qayyum. Okey, kita sambung. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika, dengan rahmat engkau. Okey. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu astaghith, aku minta tolong. Baik, yang pertama sekali, dengan rahmatmu aku minta tolong.
Ayat ni maksud dia apa? Dengan rahmatmu aku minta tolong. Dengan kebaikan engkau Tuhan, aku nak pinjam kereta. Apa maksud ayat tu? Di sini ada perkataan tawassul. Kita bertawassul dengan benda tu supaya kita dapat tawassul. Itu maksud tawassul. Baik. Dengan rahmat kau. Dengan rahmat maksud dia sayang engkau, dengan sifat penyayang engkau ni. Dengan sifat penyayang engkau, astaghis, aku minta tolong. Perkataan astaghis datang daripada asta tu. Asta maksud dia aku minta. Kalau astaghfirullah, aku minta ampun. Astaghfiru, aku minta ampun. Kalau astaghis, aku minta tolong. Ghis tu ataupun ghaus, perkataan asal dia adalah tolong. Okey, astaghis ni datang daripada perkataan istaghatha yastaghisu, istighathah. Istighasah. Jadi istighasah ni pernah, saya ingat dalam 2-3 minggu ni pernah menjadi isu lah di Malaysia ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, mungkin ada follow page agama kan. Istighasah menjadi isu dalam masyarakat kita di Malaysia, di kalangan ugamawan, di kalangan penuntut ilmu. Istighasah ni jadi istighasah sebelum tu kita kena tahulah, astaghis ni, istighasah dipakai minta tolong ni ada banyak perkataan tuan-tuan. Minta tolong ni banyak. Ada asta'inu, ada astansiru, salah satunya astaghisu. Jadi apa yang membezakan astaghisu daripada perkataan-perkataan yang lain ni? Astaghisu, kita minta tolong bila kita dalam keadaan yang sangat susah dan kita nak yang tolong kita tu hilangkan kesusahan kita. Bila kita terdosak benar kan, kita pun kita susah sangat ni, tolonglah hilangkan susah ni. Yang tu kita guna perkataan astaghis. Contoh, orang yang berenang kat laut, tiba-tiba alamak dah ponek nak lomeh kan, tolong. Okey, waktu tu dia minta tolong, itu astaghis. Terdesak, terdesak benar. Kita tak pakai perkataan astaghis kalau kita alamak tak bawa duit pula nak bayar roti canai ni kan. Yang tu tak panggil astaghis, itu mungkin isti'anah saja perkataannya. Tapi astaghis ataupun istighatsah dipakai apabila nak minta tolong yang sangat terdesak, sangat susah, itu istighatsah. Baik, itu maksud istighatsah yang pertamalah. Jadi yang menjadi polemik polemik ni maksudnya yang di Malaysia ni, polemik istighatsah ni boleh ke tak boleh ke? Istighatsah, polemik ni maksud dia ada orang sokong, ada orang lawan isu tu. Boleh ke tak boleh? Asalnya istighatsah adalah kepada Allah sahaja. Asal dia asalnya minta tolong ni kepada Allah. Semua benda yang kita nak minta tolong tu, yang terdosak benar tu, hanya kepada Allah. Kedua, kita boleh tak istighatsah? Boleh. Istighatsah kepada manusia boleh, dalam keadaan manusia itu mampu tolong kita. Terdosak benar, ada orang nak cari Dan ni, ada orang nak bunuh Dan, tolong sorokkan Dan dalam rumah kau kan. Kita minta tolong dengan dia, dia boleh okey meh masuk bawah almari Dan kan. Jadi itu kita boleh minta tolong. Okey, yang menjadi isunya bukan minta tolong kepada Allah atau manusia yang boleh tolong ni. Isu dia adalah boleh tak minta tolong kepada orang yang, kepada manusia, kepada manusia ataupun kita panggil wali ke, benda yang dia tak boleh tolong. Benda yang dia tak boleh tolong. Kadang-kadang kita, kalau kita ada masalah ni, kita minta tolong dengan orang-orang sekian ataupun orang-orang yang dah mati ni, yang meninggal ni, kita minta. Okey, itu yang menjadi isu. Jadi itulah perkataan istighatsah yang kita jalani. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, tuan-tuan. Tapi yang asalnya adalah minta tolong kepada Allah. Tapi minta tolong dengan Allah ni tuan-tuan, bukan minta tolong bondo terdosak aja, kan? Minta tolong dengan Allah ni semua bondo sebenarnya. Kalau orang ni kita minta tolong hari-hari menyampah orang kan, kojak minta bosa bondo 10,000 minta, RM2 minta kan, orang menyampah. Tapi Allah Ta'ala bila kita minta dengan dia syukur, tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi, mintalah mintalah seseorang di kalangan kamu
hajatnya kepada Allah, hatta yas'alahu, sehingga mintalah dia kepada Allah, mintalah hajat dia tu walaupun garam. Nabi kata hatta yas'alahul milh, mintalah walaupun garam. Nak masak-masak, ya Allah tak boleh garam, ya Allah berilah dan garam. Allah suka, mintalah. Ataupun au hatta yas'alahu syis'a na'lih, mintalah tali kasut dia yang terputus, kan, ikat kasut putus, ya Allah tak ada duit bulan ni nak boleh, ya Allah berilah dan tali kasut. Allah, Nabi kata mintalah dengan Allah Taala, bondo yang kecil dan bondo yang besar ni. Okey, Nabi, jadi kita sampai pada perkataan dengan rahmatmu aku minta tolong, kan. Jadi bila Nabi kata astaghith, maksud dia bondo ni terdosak ni, susah ni, dengan rahmatmu aku minta tolong, aku minta tolong. Okey, sambung lagi. Aslih li sya'ni kullah, aslih li, perbaikilah, aslih maksud dia baikilah, li untuk aku, sya'ni urusan aku, kullahu, semua sekali. Okey, yang ni antara sebab tu apabila kita belajar doa ni, elok kita belajar doa Nabi SAW. Sebab Nabi ni dia minta senang, dia minta sekali, perbaikilah urusan aku ni semua sekali. Aslih li sya'ni kullahu, dia ajar Fatimah baca ni, minta Allah baiki urusan kita semua sekali. Urusan sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat kita, perbaiki semua sekali. Kita kadang-kadang, diri kita pun kadang-kadang tak settle, kan, fikir masalah ni lah, masalah tu, diri kita, keluarga kita, anak macam ni, duit bulan ni macam mana, ya Allah baiki semua sekali. Urusan aku dunia ni dan juga urusan akhirat aku, iaitu aku ni kadang semayang copek, kadang semayang lambek, kan, tak adalah semayang copek kan. Semayang pada waktunya, janganlah semayang copek pula, kan. Kadang selalu semayang lambek, kadang tahajud tak bangkit, dan kita minta Allah Ta'ala perbaiki urusan kita semuanya. Banyak kita ni manusia ni Allah Ta'ala bagi tahu dah, dia cipta manusia ni, laqad khalaqnal insana fi kabad, laqad khalaqnal insana fi kabad, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan kabad. Kabad tu maksudnya dia ni sentiasa akan susah payah, bersusah payah. Itu hidup, itu kehidupan sebenarnya, tuan-tuan. Kalau kita nampak orang tu kat Bondang, kan, dia banting tulang nak cari rezeki, banting tulang, tapi orang yang kojo borek ni kepala dia relax biasa, tenang sikit kepala. Tapi kalau orang tu nampak masuk office, kan, pegang mouse dia, kan, pegang tik-tik, tapi kepala serabut, kepala banyak benda nak urus ni. Kedua-duanya kabad, susah. Jadi kita ni banyak masalah, dan Nabi ajar untuk kita minta Allah baikilah urusan aku seluruhnya. Wala takilni, dan jangan engkau wakilkan diri aku ini, wala takilni, dan jangan engkau wakilkan aku ini, ataupun jangan engkau tinggalkan aku ini, ila nafsi, kepada diri aku. Jangan kau lepaskan diri aku ni, uruskan sendiri. Kalau saya urus, memang habislah urusan saya tu, memang tak apa-apa lah keputusan yang saya buat. Jadi kita minta Allah Ta'ala perbaiki kita, dan tak habis kat situ. Jangan tinggalkan kepada aku, jangan tinggalkan ataupun jangan wakilkan aku ini kepada diri aku tarfata ain, walaupun sekelip mata. Sekelip mata pun kau jangan bagi kat dia ni. Engkau lah tolong uruskan segala urusanku ini. Okey, macam tu doa yang ke-14, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tuan-tuan, ini pendek ni, boleh bacalah, dan makna dia pun lengkap. Kadang-kadang kita tak tahulah apa yang serabut bona hidup saya ni. Bacalah doa ni, aslih li sya'ni kullah, ya Allah baiki urusan aku semuanya. Tuan-tuan, boleh lancar doa ni. Okey, kita nak masuk doa yang kelima, boleh.
Kalau tengok buku tu, doanya adalah berbunyi asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Okey, kita nak tengok dulu hadis dia. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila idza asbaha ahadukum falyaqul, apabila seseorang kamu berpagi, maka bacalah ataupun maka katakanlah, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hadahu wa a'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Okey, summa idza amsa falyaqul mithla zalik. Okey, tak ada. Okey, kita terus tengok. Apabila Nabi kata apabila berpagi baca macam ni, dan apabila petang pun baca macam ni, cuma kena ubah sikit. Okay, kita tengok dulu makna dia. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Asbahna, biasa baca ni tuan-tuan, anak-anak kita kalau dia biasa baca maksurat, dia jumpa perkataan ni, asbahna, asbahna. Asbahna ni maksud dia kami berpagi, ataupun kami masuk waktu pagi. Asbahna. Wa asbahal mulku lillah, dan berpagi jugalah kerajaan Allah, Tuhan sekalian alam, Rabb sekalian alam. Okay, itu maksud yang pertama. Kami berpagi dan kerajaan Allah juga pagi. Maksudnya hampir semua, kan? Pagi itu menerangi semua orang. Jadi hampir semua ini adalah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun maksud yang kedua boleh maksud kami berpagi dan kamilah salah satu daripada kerajaan Allah, itu milik Allah. Mulk maksud dia milik dia ataupun kerajaan dia. Dan kamilah hamba dia tu. Itu maksud dia. Asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau kebaikan hari ini. Kebaikan hari ini. Okay, jadi apa kebaikan hari ini tu? Nabi bagi tahu pula, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu. Fathahu maksud dia fataha maksud dia buka, maknanya sesuatu yang Allah Taala buka dan kita boleh dapatkan. Allah Taala taburkan rezeki dia kepada hamba dia pada bila-bila masa yang dia mahu. Cumanya Nabi SAW ada sebut, burika li ummati fi bukuriha, semoga diberkati kepada umat aku yang berpagi-pagi, fi bukuriha, pada awal pagi. Jadi rezeki ni sebab tu orang kata keluar rezeki pada waktu pagi. Jadi kita keluar waktu pagi kalau kita nak berusaha cari rezeki pada awalnya lah. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala tadi, Nabi syarahkan lagi kebaikan hari ini tu apa? Fathahu, apa yang boleh aku dapat hari ini. Fathahu wa nasrahu. Wa nasrahu maksud dia kita ini menang. Nasra maksud dia menang, kemenangan. Maknanya kalau kita ni ada musuh, ada orang tak suka kita atas dia orang. Hari ni baik, dan kalau ada orang masalah dengan kita menang di atas musuh kita itu. Sama ada musuh kita dari segi agama ataupun dari segi urusan dunia. Okey. Wa nasrahu wa nurahu. Wa nurahu, dan nur apa tuan-tuan? Nur cahaya, tuan-tuan. Saya kat Mesir dulu, orang Mesir polik. Bila perempuan hantar pasport, kadang-kadang kita nak cop pasport tu, nak cop apa ni, visa kan. Dia tengok pasport tu, perempuan yang belajar dekat Mesir ni orang Melayu, nama majoriti ada nur. Semua nur gitu kan. Dia pun heran, kenapa semua nur ni kan. Nur. Okey, tak apa, pedulikanlah tu. Nur, cahaya, tuan-tuan. Okey, cahaya di sini maksud dia apa? Penghasilan hari ni, menang hari ni, dan nur, cahaya. Cahaya ni maksud dia apa?
Okay, cahaya ni pun sebenarnya ada satu isu lah dalam masyarakat kita, dia berakar umbi lah di dalam masyarakat Melayu, iaitu kepercayaan Allah Ta'ala cipta segala-gala ni disebabkan Nur Muhammad. Nur Muhammad, pernah dengar tuan-tuan? Allah Ta'ala cipta ni semua benda yang ada dalam alam ni sebab Nur Muhammad. Betul ke tuan-tuan? Tak benar tuan-tuan, tak benar. Allah Ta'ala tak cipta semua tu disebabkan Nur Muhammad. Yang ni akidah yang berakar umbi dalam masyarakat kita. Sebab dia ni akidah ni, tapi dia orang ni bagi dalil, dia riwayat hadis yang diriwayatkan Jabir, tapi hadis ni palsu. Apakah yang mula-mula Nabi SAW cipta? Nabi beritahu, awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika. Mula-mula Allah Ta'ala cipta adalah nur Nabi engkau. Nur Muhammad lah maksudnya kan. Tapi hadis ni palsu, tak betul. Okey, saya nak beritahu, bila kita percaya benda ni, sebenarnya dia bukan datang daripada sumber agama pun. Dia ni macam ada kesan daripada akidah golongan-golongan batiniyah, golongan-golongan batiniyah, yakni dia asal dia golongan-golongan penyembah berhala ni asal dia. Akidah ni maknanya orang yang dapat wahyu dengan orang yang tak dapat wahyu, dia ada dua pemahaman yang dominan di dunia ni. Orang yang dapat wahyu seperti orang Islam ni, dapat wahyu daripada langit, dia akan tahu beza Allah Ta'ala satu entiti lain, makhluk entiti lain. Allah Ta'ala ciptakan segala-galanya itu. Tapi akidah golongan lagi satu ni, kita panggil batiniyah ni tuan-tuan, dia faham asal dia ada satu zat, macam-macam nama zat ni. Ada nama dia monad, first intellect, ada nama apa lagi, macam-macam nama lah. Okey, daripada ni dia pancarkan dia punya tu. So, dan daripada ni terpancar segala-galanya. So, dia bukan konsep cipta. Dia konsep pancar. Maksudnya daripada satu ni pancar jadi ni dan pancar semua. Jadi semua yang dipancarkan tadi sebenarnya adalah satu, daripada satu ni Tuhan. Kan katakanlah ini Tuhan, Jadi yang lain ni pun sebenarnya pancaran daripada Tuhan. Okey, dan akidah ni nak cuba dibawa masuk dalam agama Islam. Sebab tu ada orang kata akulah Tuhan. Tahu tak? Yang bawa masuk akidah ni memang ada cakap benda ni. Dia punya pelopor nama dia Husain Mansur Al-Hallaj. Husain Mansur Al-Hallaj. Dia yang mengaku Tuhan dalam jubah ni Tuhan. Dia kata macam tu. Sebab dia faham konsep pancaran ni. Emanasi dia panggil. Pancar. Jadi semua pancaran ni asal daripada yang satu ni. Jadi ini juga yang dipahami oleh agama Hindu tuan-tuan. Sebab dia asalnya Brahman pecah jadi Atman. Semua makhluk ni dalam diri dia ada Atman. Atman. So kalau dia nak balik jadi Brahman asal dia kena meditasi kan. So nanti dia akan boleh balik jadi Brahman. Selagi diri dia kotor, dia akan pusing balik, dia mati dan dia akan hidup, dilahirkan balik jadi burung, jadi macam-macam lah. Itu dipanggil reinkarnasi kan, hidup balik. Kalau dia bersih diri dia balik kepada Tuhan. Sebab dia faham asal dia tu Tuhan. Dia rasa diri dia Tuhan. Sebab tu ada orang faham, dia mengaku diri dia Tuhan. Sedangkan orang yang beragama langit takkan faham macam tu. Dia faham aku ini bukan daripada Tuhan, aku bukan pancaran Tuhan, aku ada diciptakan oleh Tuhan. Tuan-tuan, nur. Jadi ada orang klaim-klaim ni, kita nak kena jaga-jagalah. Nur Muhammad betul. Tapi bukan nur yang dimaksudkan pancaran tu. Ada orang faham nur pancaran daripada Allah, jadi Nur Muhammad jadi diri kita. Tak, bukan yang tu. Yang kita faham nur dekat sini adalah nur maknawi. Maknawi maksud dia bukan maksud betul-betul. Maksud dia petunjuk kat sini. Sebab tu Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit-langit dan bumi.
Ada orang yang cuba nak faham, nak bawa masuk ajaran sesat ni, dia kata nur tu, tengok Allah kata dia nur kan, jadi dia pancar. Tak, majoriti mufassir faham nur dekat sini adalah petunjuk. Petunjuk, bukan nur betul-betul hakiki tu, petunjuk. Allah lah petunjuk langit dan bumi. Kalau tanpa Allah tak, kita tak ada petunjuk. Itu maksud dia tuan-tuan. Okey, kelas apa ni? Clear pasal nur nurahu. Maksudlah 5 minit, 2 minit. Okey, kita habiskan wa nurahu, dan nur petunjuknya. Kita minta Allah Taala bagi kita petunjuk untuk hari ini, wa barakatahu, dan keberkatannya. Berkat ni apa tuan-tuan? Berkat ini maksud dia kathratul khair, kebaikan yang banyak, wa nama'uhu, dan bertambah. Jadi kalau kita doa kat orang tu, semoga Allah berkati rezeki kau dan umur kau. Kita doa berkat itu banyak kebaikan pada rezeki kau. Daripada rezeki mungkin RM100, RM200, boleh makan, keluarga makan, boleh sedekah. Itu berkat. Orang kita ni kalau doa kat orang, semoga murah rezeki kan, murah, nanti murah kita boleh ada diskaun kan, murah ada diskaun, ada potongan harga kan. Tapi yang maksudnya yang lebih baik, maksudnya berkat, semoga Allah berkati rezeki kau dan umur kau. Berkat lebih baiklah. Umur yang panjang tak bermakna kalau tidak ada keberkatan. Kebaikan tak banyak buat. Al-Imam An-Nawawi umur 40 je, tapi menulis ratusan kitab, banyak kitab dia, dan memberi manfaat sehingga hari ini wa hudahu dan ma'rifatul haq. Nak habiskan kau? Tak apalah, kita berhentilah dekat wa barakatahu, keberkatannya tuan-tuan. Wallahu taala alam. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.